Saya Amira Adila binti Hazaini bersama ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Audadi Syazwana binti Abdul Hakim, Nur Afifah Amira binti Muhammad Hamizul dan Nur Akmal Aisyah binti Ahmad Mazlan dan Putri Nur Fatihah binti Muhammad Razmi. Kami akan membentangkan tentang tajuk agama Konfusianisme. Konfusianisme ialah pinjaman daripada bahasa Inggeris iaitu Confucianism yang berasal daripada nama Confucius. Konfusianisme jugalah bukan satu agama tetapi lebih kepada pengajaran falsafah untuk mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia. Ajaran ini mempunyai beberapa titik muncul yang utama. Pertama, pementingan akhlak mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dan manusia di bumi dengan baik. Kedua, penganutnya diajar supaya tetap meminati nenek moyang seolah-olah roh mereka hadir di dunia ini. Ketiga, merupakan susunan falsafah dan etika yang mengajar bagaimana manusia bertingkah laku. Pengasas agama Konfusianisme. Ajaran ini dinamakan daripada nama yang diberi kepada pengasasnya dalam bahasa Latin iaitu Confucius. Kongzi banyak menulis buku-buku moral, sejarah, kesusastraan dan falsafah yang banyak diikuti oleh penganut ajaran ini. Beliau tidak menghalang orang Cina menyembah keramat dan penunggu, tetapi yang dipentingkan ialah setiap manusia perlu berusaha menjadi baik. Antara negara yang menganut agama Konfusianisme pada hari ini ialah China, Korea Selatan, Korea Utara, Vietnam, Hong Kong, Taiwan dan lain-lain. Akhlak yang terdapat dalam agama Konfusianisme ialah Ren, Li, Yi, Zi dan Xin. Yang pertama ialah Ren. Ren adalah prinsip etika asas agama ini yang merangkumi cinta, ketakwaan dan kemanusiaan. Kedua ialah Li. Li bermaksud kesopanan, budi pekerti dan pelaksanaan upacara. Ketiga ialah Yi. Yi bermaksud kebenaran, keadilan, kebaikan dan kewajipan. Keempat ialah Zi. Zi ialah bijaksana dan yang terakhir ialah Zin. Adakah Konfusianisme sebuah agama? Konfusianisme bukanlah agama kerana tidak menetapkan struktur agama dan juga hukuman. Menurut pendukung Konfusianisme, matlamat agama adalah untuk menerapkan dan membentuk nilai moral dalam diri manusia. Konfusianisme tidak membincangkan soal akhirat, kerohanian, tidak mempunyai institusi keagamaan bersistem dan tidak mempunyai tempat ibadah yang khusus. Namun, ajaran mereka mempunyai kaitan dengan roh kehidupan yang berasal daripada tradisional Cina yang muncul sebelumnya. Mereka percaya terhadap penglibatan roh nenek moyang dalam kehidupan seharian. Mereka juga percaya dalam kuasa langit yang dikenali sebagai Tian dan juga Xian. Tian dalam Konfusianisme bermaksud konsep surga meresap dalam Konfusianisme. Konfusius memiliki iman yang mendalam terhadap surga dan percaya bahawa surga berkuasa atas daya upaya manusia. Dia juga percaya bahawa dirinya mengemban keinginan surga dan surga tidak akan membiarkan utusannya Konfusius terbunuh hingga pekerjaannya terselesaikan. Berbagai atribut surga yang digambarkan dalam karyanya iaitu Analect. Konfusius merasa bahawa dirinya secara personal bergantung kepada surga. Jikalau diriku sampai berlaku tidak pantas, semoga surga menolakku. Semoga surga menolak. Konfusius percaya bahawa surga tidak dapat ditipu. Konfusius percaya bahawa surga memberi umat manusia mengajarkan kebajikan dan moralitas. Dia percaya bahawa surga mengetahui apa yang dilakukan dan merestuinya, meskipun tak seorang pun dari pemimpin dunia yang mungkin menginginkannya sebagai penasihat. Konfusius membuat beberapa rujukan kepada konsep ini. Terjemahannya harfiahnya adalah Tuhan langit, tetapi ia bukan representasi Tuhan yang dikenal dalam agama seperti orang Kristian. Ia ditafsir sebagai perintah semula jadi.
Konfusianisme bahkan tidak mengecualikan kepercayaan pada dewa-dewa lain yang menjadikannya satu falsafah yang lazim di kalangan orang percaya dari banyak agama sepanjang sejarah. Buku-buku suci. Tulisan-tulisan suci Konfusianisme dikenali sebagai analek. Mereka adalah sumber tertulis yang paling dipuji oleh orang-orang yang mematuhi agama falsafah ini dan dipercayai bahawa mereka telah disusun oleh beberapa generasi pengikut Konfusius. Tulisan-tulisan ini didasarkan pada segala-galanya yang dikatakan ahli falsafah Cina, baik secara lisan maupun dari apa yang ditulis Renhon. Mereka menangkap inti dari Konfusianisme berdasarkan ajaran Konfusius sebelum dia meninggal dunia. Terdapat 5 buku yang dipanggil 5 klasik yang sebahagiannya dipercayai telah ditulis oleh Konfusius, tetapi juga sah untuk berfikir bahawa ahli falsafah berkhidmat sebagai pengaruh untuk penciptaannya. Harus diingat bahawa tidak ada catatan sejarah pengarangnya dan beberapa ahli sejarah percaya bahawa mereka adalah seorang penulis untuk 5 klasik. Klasik sejarah, odes klasik, perubahan klasik, upacara klasik, sejarah musim bunga dan musim bunga. Saya akan terangkan tentang prinsip-prinsip dalam agama Konfusianisme. Prinsip-prinsip dalam agama Konfusianisme terbahagi kepada 6. Yang pertama, Zhen. Yang kedua, Li. Yang ketiga, Xin. Yang keempat, Chung. Yang kelima, Yi. Dan yang paling terakhir sekali, Xiao ataupun Hao. Zhen didasarkan pada sifat manusia dan kebajikan. Ia juga dianggap sebagai satu teori yang paling penting dari falsafah Konfusianisme. Zhen juga mengajar untuk kita bersikap baik terhadap sesama manusia. Li pula ialah prinsip hormat. Seseorang individu harus menunjukkan sikap hormat kepada orang yang lebih tua ataupun orang atasan. Xin mengacu pada kesetiaan dan bersikap jujur serta membantu orang lain. Xin juga mendapatkan kekaguman, kepercayaan dan keyakinan orang lain juga. Chung ialah kesetiaan terhadap negara. Yi pula adalah kebenaran. Kebenaran adalah dasar kebajikan manusia. Yi juga dapat membezakan antara yang baik ataupun yang salah. Prinsip yang terakhir dalam agama Konfusianisme ialah Xiao ataupun Hao. Xiao ataupun Hao ialah keperluan mengasihi dan menghormati orang tua. Orang yang lebih tua pula perlu mengasihi dan menyayangi anak-anak mereka. Mereka juga perlu setia antara satu sama lain. Ia juga menekankan nilai dari sesebuah keluarga. Dalam ajaran Confucianism, teori 5 hubungan dianggap asas atau panduan kepada sesuatu perhubungan yang akan membawa kepada kebahagiaan, keluarga dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan dan keharmonian sebuah negara. Ia melibatkan hubungan daripada pemerintah dan rakyat, suami dan isteri, ibu bapa dan anak-anak, atau orang tua dan orang muda, serta hubungan sahabat dengan sahabat. Hubungan ini berkait rapat dengan nilai-nilai dalam Wuchang dan setiap orang perlu memainkan peranan masing-masing yang berbeza setiap satunya. Yang pertama ialah hubungan raja dan pembesar atau kerajaan dan rakyat yang dikenali sebagai Juncheng. Sesuatu kerajaan yang baik boleh didefinisikan sebagai sesuatu kerajaan yang berfungsi untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan penduduk. Semua keputusan dan perkara yang dilakukan mestilah memenuhi kemaslahatan umum, bersikap lemah lembut terhadap rakyat negaranya dan rakyat negara-negara lain yang tinggal di negerinya. Ia mewujudkan perhubungan yang baik serta kemakmuran di antara gabernur-gabernur daerah serta masyarakat awam. Yang kedua ialah hubungan antara suami dan isteri atau ibu dan bapa yang dikenali sebagai fuqi. Kuasa ibu dan bapa adalah sama dalam membimbing anak-anak. Malah, jika kematian suami atau bapa, ibu yang paling berkuasa terhadap anak-anak. Bagi hubungan suami dan isteri dalam masyarakat Cina pula, kedudukan isteri diletakkan lebih rendah daripada suami, iaitu seorang isteri mestilah taat dan patuh terhadap suami.
Bentuk hubungan sosial yang ketiga pula ialah hubungan antara bapa dan anak atau ibu bapa dan anak-anak yang dikenali sebagai fuzi. Ibu terkenal dengan sifat lembut, Qi, manakala bapa pula dengan sifat tegas, Yan. Kung mengabarkan sifat seorang bapa. Janganlah menjadi seorang yang telah menyusahkan anak-anak, tetapi jadilah seperti penjaga garisan dalam permainan poker. Ini bermaksud sikap tegas bapa ini tidak bermaksud menganggap atau menjadikan bapa seorang yang tidak baik, garang atau pemarah, tetapi ia merujuk kepada sikap bapa untuk melindungi anak-anak dan isteri serta membebaskan daripada kecederaan atau bahaya. Yang keempat pula ialah hubungan antara orang tua dan orang muda yang dikenali sebagai Xiangdi. Menurut istiadat, orang tua harus melayan orang muda dengan penuh kasih sayang dan orang muda harus melayan orang tua dengan hormat. Asas ini perlu diterapkan dalam semua hubungan yang melibatkan orang tua dan orang muda serta menjadi kunci utama dalam perhubungan. Yang terakhir ialah yang kelima, hubungan antara kawan dan kawan yang dikenali sebagai Peng Yau. Hubungan kawan dengan kawan ditandai dengan keikhlasan dan keseimbangan. Kawan yang baik dapat menambah kebaikan dalam diri seseorang. Seseorang manusia tidak boleh memilih sahabat berdasarkan keadaan paras rupa, harta benda, kedudukan, pangkat, keturunan dan unsur-unsur kebendaan, kerana perkara-perkara ini tidak menjamin keikhlasan dalam sesuatu persahabatan. Satu hubungan persahabatan yang baik dan ikhlas dapat dinilai atau dipilih berdasarkan budi pekerti dan akhlak seseorang. Banyak pasangan semula jadi seperti terang dan gelap, tinggi dan rendah, panas dan sejuk dan sebagainya adalah dianggap sebagai manifestasi fizikal konsep ini dan yang. Konsep ini terletak di asal usul banyak cabang sains dan falsafah klasik serta menjadi satu garis panduan utama perkhidmatan tradisional dan selesai dalam seni memperkaitkan diri cinta dan senang. Ini dianggap sebagai manifestasi dan bukan menentang bagi berinteraksi bentuk akuisisi dan lainnya. Mereka percaya semua perkara mempunyai kedua-dua aspek ini yang bagi bayangan tidak boleh menjadi pecahan. Gabungan ini yang dipercayai membawa keamanan dan keharmonian. Kedua-dua konsep ini menjadi terasa amalan dan action yang diberikan ini. Menurut Tony, yang merupakan pasukan itu dalam alam kepercayaan, bumi dan kering. Ini melambangkan aliran kebesaran, kekuatan dan kepentingan. Panjang ini melambangkan pasukan negara kepada nilai moral merupakan prasyarat untuk menjadi anggota masyarakat. Masyarakat akan menjadi masyarakat yang baik jika pemimpinnya terdiri daripada kalangan orang-orang yang mampu untuk mengabdikan dirinya secara jujur kepada kepentingan bersama dan memiliki watak dan kelakuan yang baik supaya boleh melahirkan penghormatan dalam diri. Sekian, terima kasih. Rumusan yang kami dapat daripada tajuk agama Konfusianisme ialah, pada pendapat kami, China adalah negara yang mempunyai peradaban yang kuno sepanjang 5,000 tahun sejarah. Dalam kehidupan yang berbeza usia dan tahap kehidupan, ada pelbagai falsafah terhadap kehidupan telah wujud. Kepelbagaian aliran pemikiran ini telah mewujudkan keadaan yang menarik. Konfusianisme mengutamakan Ren, iaitu kasih sayang, Li, iaitu kesusilaan. Tidak dinafikan bahawa ajaran Konfusianisme mempunyai banyak faedah bagi kita mengkaji keistimewaan karyanya yang menitik beratkan Ren, kasih sayang,
iaitu mencintai setiap orang tanpa mengira apapun perbezaan antara satu dengan orang yang lain. Ajaran Konfusianisme bukannya satu agama tetapi falsafah ataupun ajaran yang sama dengan ajaran agama Islam, Buddha, Kristian yang mendidik penganutnya sesuatu yang baik dan berakhlak mulia. Baik zaman dinasti Zhou maupun zaman moden sekarang, ajaran Konfusianisme telah memainkan peranan yang penting dan pengaruh yang besar dalam masyarakat kita dari segi politik, pendidikan, perdagangan, sosial dan juga pergaulan seharian. Dan ia juga merupakan salah satu sumber kajian yang popular dan popular bagi kalangan pendidik untuk membuat kajian yang lebih mendalam. Pemikiran dan falsafah yang ditinggalkan oleh ahli falsafah pada masa kuno merupakan harta yang bernilai pada zaman sekarang. Ia boleh dijadikan sebagai pedoman untuk masyarakat pada masa kini, tetapi intifatinya hanya bergantung kepada intelektual seseorang dalam mengaplikasikannya. Sekian, terima kasih.